Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazil Unity Channel. Kemarin, Perikatan Nasional kalah malu dalam undian RMK13. Kegagalan pembangkang yang tidak disangka-sangka, dan ini cara Anwar Ibrahim tewaskan mereka. Saudara, RMK13, Perikatan Nasional buat malu lagi. Anwar tewaskan mereka dengan bergaya. Salam sejahtera, salam reformasi. Hari ini kita nak kupas satu episod yang betul-betul memalukan blok pembangkang Perikatan Nasional PN. Dalam undian RMK13 yang kononnya mereka nak jadikan medan tunjuk kekuatan, akhirnya jadi pentas untuk buat malu sendiri. Anwar bukan saja tewaskan mereka, tapi berjaya membuktikan kerajaan perpaduan masih kukuh berdiri. Apa itu RMK13 dan kenapa ia penting? RMK13 ialah Rancangan Malaysia ke-13 Pelan Pembangunan Negara bermula tahun 2026 sehingga tahun 2030. Ia bukan sekadar dokumen ekonomi, tapi ini adalah simbol hala tuju Malaysia. Undi RMK13 jadi kayu ukur sejauh mana kerajaan dapat sokongan. Kalau mereka gagal, itu adalah tamparan yang besar. Tapi apa yang berlaku? Kerajaan menang dengan selesa, pembangkang pula senyap dan lesu. Saudara-saudara sekalian, apa yang dinyatakan oleh Hassan Abdul Karim, ahli parlimen kerajaan di dalam blok kerajaan sudah menyatakan bahwa kalau Anwar Ibrahim tidak mendapat undian cukup untuk RMK13, ini menunjukkan keabsahan Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri boleh dipersoalkan. Tapi nampaknya kemarin apa yang berlaku, Perikatan Nasional malu besar. Sebelum kita teruskan ulasan yang hebat ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Sebelum itu izinkan saya perkenalkan dulu kepada Anda semua, ini terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita jadi bodoh, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita tidak berfungsi lagi dengan baik, kita kena penyakit dan kita tidak sembuh daripada semua jenis penyakit. Tetapi apabila imun badan kita jadi kuat, dididik oleh imun badan kita, terapi imun ini mendidik imun badan kita menjadi kuat dan bijaksana. Imun badan kita lah yang menyembuhkan kita daripada semua jenis penyakit. Dapatkan produk hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Dan ingat saudara, ini adalah produk yang lulus KKM, halal dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Coba dapatkannya, mungkin ini adalah jawaban kepada doa Anda selama ini. Saudara-saudara sekalian, hari ini sudah sah. Perikatan Nasional hilang taring. Perikatan Nasional selalu laungkan mereka ada angka, ada momentum rakyat. Tapi bila sampai masa undi RMK13, mana pergi kekuatan itu? Geng Perikatan Nasional kelihatan macam tim bola sepak yang bising masa latihan. Tapi bila main final, gol pun tak masuk. Sindiran konon nak jadi kerajaan bayangan, tapi bayang pun tak nampak. Fakta, Perikatan Nasional gagal mengemukakan cadangan alternatif terhadap RMK13. Mereka hanya pandai bantah tapi kosong dari segi polisi. Apa yang berlaku? Anwar makin kukuh. Kemenangan dalam undian RMK13 membawa mesej jelas. Anwar masih pegang kawalan penuh dalam Dewan Rakyat. Semua retorik Perikatan Nasional kononnya kerajaan ini goyang, ternyata palsu. Perikatan Nasional kata kerajaan rapuh. Kalau rapuh, macam mana boleh lolos undian besar macam ini dengan selesa? Nampak gayanya, yang rapuh itu bukanlah Anwar Ibrahim, tapi semangat Perikatan Nasional sendiri. Momentum ini jadi isyarat pelabur rakyat dan dunia luar bahwa kerajaan masih lagi stabil.
malu besar untuk Perikatan Nasional. Bayangkan, Perikatan Nasional masuk gelanggang dengan janji nak tumbangkan kerajaan, tapi akhirnya keluar dengan wajah pucat. Satu Malaysia nampak, Perikatan Nasional bukan sahaja kalah, tapi kalah malu. Yang tinggal hanya bising di TikTok, bukan dasar di parlimen. Kalau macam ini gaya pembangkang, budak sekolah pun boleh gelak. Perikatan Nasional dah jadi seperti parti noisy, bukan parti nasional. Parti yang bising, tapi bukan parti yang disukai. Apa maknanya untuk politik Malaysia? PN semakin kehilangan kredibiliti sebagai blok pembangkang. Kerajaan perpaduan pula tambah keyakinan, bukan saja di parlimen tapi juga di mata rakyat. Kalau tren ini berterusan, PRU 16 nanti PN mungkin jadi penonton tetap, sebab rakyat nak parti yang ada isi, bukan hanya isu. Kesimpulannya, undian RMK 13 ini bukan sekadar kemenangan untuk Anwar, tapi tamparan memalukan untuk Perikatan Nasional PN. Satu lagi episod buat malu sahaja dicatatkan dalam sejarah politik Malaysia. Jadi kalau PN masih nak main politik kosong, rakyat dah nampak siapa yang kerja, siapa yang hanya cari gaduh. Teruskan menonton, jangan lupa like, share, dan komen, sebab politik Malaysia ini drama dia lagi panas dari sinetron. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazalin Unity Channel. Perikatan Nasional buat malu saja, bikin malu saja, itu isi utama. Ulasan kali ini berkaitan dengan kekalahan mereka dalam undian RMK 13 kemarin. Ada seorang ahli parlimen daripada kerajaan, yaitu Hassan Abdul Karim, ahli parlimen Pasir Gudang, sudah menyatakan bahawa kalau betul-betul Perikatan Nasional mempunyai kekuatan untuk menumbangkan Anwar Ibrahim, caranya hanya satu, melalui undian RMK 13 kemarin. Tapi nampaknya, seperti yang saya kata sebentar tadi, apa yang disebut Perikatan Nasional buat malu sahaja. Tanpa mereka sedari, mereka telah memalukan diri sendiri. Tanpa mereka sedari, mereka telah mencalit muka dengan arang sendiri. Hal ini kerana saban hari, saban waktu mereka cuba mahu meracuni rakyat. Pemikiran rakyat kononnya mereka penuh cukup sokongan untuk membentuk kerajaan. Tapi nampaknya apa yang mereka sebut-sebut, cakap-cakap hanya pembohongan semata-mata. Mereka kata mereka cukup untuk dapat tumbangkan Anwar Ibrahim. Tapi nampaknya apa yang berlaku tidaklah seperti yang mereka nyatakan kemarin. Yang mengejutkan kita, saya tertunggu-tunggu sebenarnya. Betulkah apa yang dinyatakan oleh pembangkang ataupun para pemimpin Perikatan Nasional bahawa mereka mempunyai cukup undi untuk menumbangkan Anwar secara sembunyi? Tapi rupa-rupanya apa yang berlaku, undian RMK 13 bukan sahaja mendapat undian yang cukup banyak, tetapi juga mendapat undian daripada rakan-rakan pembangkang sendiri. Apa sudah jadi ini? Ini menunjukkan bahawa koalisi ataupun gabungan Perikatan Nasional memang tak boleh pakai. Kerana bayangkan RMK 13 saja mereka tidak mampu lakukan apa-apa. Itu antara komen daripada netizen. Baiklah, sebelum saya teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar Anwar menang lagi. Kali ini saya kongsikan kepada Anda dahulu. Ini terapi imun Transeffective for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit apabila imun badan kita lemah. Apabila imun badan kita jadi bodoh, imun badan tidak lagi dapat mempertahankan diri kita. Selain itu, akar penyakit juga terus bertumbuh di dalam tubuh badan kita karena imun badan yang gagal untuk menghapuskan penyakit tersebut karena imun badan yang jadi bodoh. Imun badan bodoh juga menyerang diri kita sendiri. Tetapi terapi imun ini mendidik, mengajar, dan memberikan ilmu kepada imun badan kita supaya dia menjadi kuat, bijaksana, menentukan
mana satu lawan, mana satu kawan dalam tubuh badan kita. Lalu kita sembuh karena imun badan kita yang menentang dan menghapuskan akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Cepat dapatkan produk ini melalui nomor telepon saya yang tertera, dan ingat, produk ini lulus KKM, diperakui oleh seluruh dokter di seluruh dunia, dan juga halal. Saudara-saudara sekalian, yang menariknya lagi tentang ulasan kali ini ialah apa kesannya kemenangan Anwar Ibrahim terhadap undi RMK 13 kemarin. Ini kesannya kepada Perikatan Nasional. Kesannya ialah Perikatan Nasional gagal tampil sebagai alternatif konkret. Perikatan Nasional disarankan untuk membentangkan cadangan alternatif terhadap RMK 13, bukan sekadar menolak atau mengkritik. Seperti yang dinyatakan oleh ahli parlimen Gopeng, tindakan mereka lebih kelihatan seperti gairah menurunkan kerajaan dari menyampaikan pelan pembinaan konkret, mengundang pandangan bahawa Perikatan Nasional hanya berpolitik tanpa substantif dasar yang jelas. Kedua, tumpuan menteri dan kerajaan dominan dalam perbahasan. Sidang Dewan Rakyat menyaksikan perbahasan RMK 13 didominasi oleh ahli parlimen kerajaan, manakala perwakilan pembangkang termasuk PN kurang menyerlah dalam membentuk naratif pembangkang yang konstruktif. Ketiga, imej tertinggi tapi tak guna. Perikatan Nasional dikritik oleh beberapa pihak kerana dianggap tidak melakukan tugas sebagai pembangkang dengan kuat. Mereka dilihat tidak menyediakan kerajaan bayangan, shadow cabinet, atau tidak membentangkan cadangan dasar alternatif seperti yang diharapkan, menambah persepsi bahawa mereka sekadar buat bising tanpa hasil. Kesimpulannya, senang saja, buat malu sahaja. Tanpa dasar yang dibentang secara sistematik, PN tampak kurang berfungsi, dan PN tampak buat malu sahaja. Banyak kecoh politik, kurang strategi. Ketiadaan manifesto jelas untuk RMK 13 membuat mereka kurang berkesan dalam menyampaikan hala tuju pembangkang yang profesional. Dan yang ketiga, kurang tumpuan dalam perbahasan sidang Dewan Rakyat menambah lagi tanggapan bahawa suara mereka sekadar bunyi, bukan wacana berwibawa. Ringkasnya, kekalahan moral atau imej bagi PN kini bukan datang daripada undian rasmi, tetapi daripada persepsi awam dan kenyataan pemimpin lain bahawa mereka buat malu sahaja. Banyak retorik, sedikit penyelesaian. Untuk menebus reputasi, PN perlu tampil dengan cadangan RMK 13 alternatif yang jelas dan konsisten, serta memperkuat kehadiran dalam perbahasan parlimen. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.